Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Ulum Falah bin Sa'id, nombor matrik T193123008, bersama rakan saya Muhammad Faiz Aman bin Muhammad Hafiz, Muhammad Kashfullah bin Zainatul Azman dan Muhammad Fakrullah bin Baharul akan membentangkan tajuk hadis dhaif perawi tercela. Antara tajuk-tajuk yang akan kami kupaskan ialah: pertama, Al-Jihalah bi Al-Rawi. Kedua, Majhul Al-Ain. Ketiga, Majhul Al-Hal. Dan terakhir, Mubham. Al-Jihalah bi Al-Rawi. Perkataan jihalah berasal dari perkataan jahila yang bermaksud menjadi jahil, dan lawan dari perkataan alima iaitu mengetahui. Lafaz al-jihalah bi al-rawi ialah tidak diketahui keadaan perawi. Antara sebab-sebab tidak diketahui keadaan perawi ialah: pertama, terlalu banyak sifat perawi. Maksudnya, seorang perawi terkenal sama ada dari segi namanya, atau perbuatan kunyah, atau gelarannya, atau sifatnya, atau pekerjaannya, atau disebabkan keturunannya. Kemudian, dia digelar dengan gelaran yang tidak terkenal untuk atau atas suatu tujuan tertentu, sehingga orang lain menyangka dia perawi yang lain atau perawi yang berbeza. Misalnya, seorang perawi yang bernama Muhammad bin As-Sa'ib bin Bishr Al-Kalbi. Sebahagian ulama hadis menasabkan namanya dengan nama datuknya, iaitu Muhammad bin Bishr. Sebahagian ulama yang lain memanggilnya sebagai Hamad bin As-Sa'ib. Dan setengah orang memberikan gelaran dengan perbuatan kunyah seperti Abu An-Nadah, dan setengah orang bergelarnya Abu Sa'id dan Abu Hisham. Kedua, terlampau sedikit riwayatnya dan tidak banyak yang mengambil hadis darinya kerana riwayatnya yang sedikit. Contohnya, seorang perawi yang bernama Abu Al-Ashra' yang merupakan seorang ulama tabi'in. Tiada orang yang meriwayatkan hadis darinya kecuali Hamad bin Salamah. Ketiga, tidak jelas namanya. Contohnya, telah mengkhabarkan kepadaku fulan ataupun seorang syekh, ataupun telah menuturkan kepadaku seseorang. Seterusnya, saya akan sambung perbincangan kita pada peringkat hadis dhaif. Hadis dhaif mempunyai 3 peringkat, iaitu dhaif berat, dhaif ringan dan mudha'af. Jadi, mari kita lihat perbahasan mengenai peringkat hadis dhaif ini. Yang pertama ialah dhaif berat, iaitu hadis yang direka-reka ataupun dipanggil sebagai hadis palsu. Yang kedua, hadis yang datang daripada jalur perawi yang berdusta. Yang ketiga, hadis daripada perawi yang fasik, iaitu orang yang melakukan dosa besar. Yang keempat, hadis daripada perawi ahli bid'ah mukaffirah yang membawa kepada kekufuran. Seterusnya, yang kedua ialah dhaif ringan, iaitu perawi yang meriwayatkan hadis itu majhul, iaitu tidak dikenali. Kita tak kenal pun siapa yang meriwayatkan sesuatu hadis, ataupun disebut nama perawi tetapi ulama tak kenal dia. Bila tak kenal, tak tahu ingatan dia macam mana, maka dia bukan penuntut, dia bukan ulama hadis. Bila dia bukan ulama hadis, kita tak boleh pastikan ia daripada Nabi, maka dia dhaif. Dhaif dia dhaif ringan. Yang kedua, perawi di dalam sanad hadis tersebut bersifat dhaif, lemah, yang ringan, tetapi dengan syarat bahawa dhaif tersebut adalah bersifat muhtamil, iaitu berkemungkinan. Yang ketiga ataupun yang paling tinggi kedudukannya ialah hadis mudha'af. Hadis mudha'af
ialah hadis yang paling tinggi kedudukannya. Sebab apa? Sebab statusnya menjadi perselisihan antara para ulama sama ada ia dhaif atau hasan. Tetapi ia perlulah melihat kepada dhawabit ataupun panduan dalam berinteraksi dengan situasi seperti ini. Jadi apa yang saya nak quote di sini ialah perawi yang meriwayatkan hadis majhul itu berada pada peringkat dhaif ringan. Majhul. Dari sudut bahasa, perkataan majhul berasal dari perkataan al-jahalah yang bermaksud kejahilan atau tiada pengetahuan mengenainya. Jadi, perkataan majhul bermaksud sesuatu atau seseorang yang tidak dikenali atau tidak diketahui. Dari sudut istilah, ia adalah mana-mana hadis yang ada pada sanadnya terdapat periwayat yang tidak dikenali langsung walau namanya, atau namanya diketahui tetapi keadaan periwayat tersebut tidak diketahui. Hukum periwayatan perawi majhul. Hukum perawi ini ialah riwayatnya tidak diterima. Sebahagian ulama mutakhirin mentarjahkan bahawa riwayatnya diterima dengan dua syarat. Pertama, dia telah dinyatakan sebagai thiqah oleh ulama lain selain dari perawi yang berseorangan meriwayatkan daripadanya mengikut pendapat yang sahih. Kedua, perawi yang berseorangan meriwayatkan daripadanya telah menyatakan dia thiqah dengan syarat dia seorang yang ahli dalam ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Imam Syafi'i tidak menerima riwayat perawi yang tidak dikenali dan diketahui sebagai benar dan melakukan amalan kebaikan walaupun beliau mengatakan thiqah kepada orang yang masih dikhilafkan tentang keadilannya berdasarkan kepada ijtihadnya. Seterusnya, di dalam disiplin ilmu hadis, ilmu pengambilan hadis, seseorang mesti mengambil terus daripada rawi dan kita kena tahu rawi yang diambil. Kalaulah dia sebut al-fulan, dia sebut satu orang yang kita tak kenal pun fulan ni, hadis tak boleh jadi sahih. Ataupun dia sebut satu nama yang nama ni ulama hadis nak trace tak boleh. Kadang-kadang dia trace ada nama tapi tak ada latar belakang. Kadang-kadang nama dia tu pun sendiri orang tak tahu dia yang mana satu. Dipanggil dalam bab ini ialah majhul. Satu dia panggil majhulul ain dan satu lagi majhulul hal. Jadi rawi tu nak kena tahu dia latar diri dia. Dia di persekitaran tabaqat yang keberapa. Maksudnya dia di kurun berapa, tahun bila, siapa guru dan siapa anak murid dia. Apa komentar orang tentang dia. Jadi poin yang kita perlu fokuskan di sini ialah majhul terbahagi kepada dua, iaitu majhulul ain dan majhulul hal. Majhulul ain bermaksud perawi disebut di dalam sanad tetapi tiada yang menerima atau mengambil periwayatannya selain seorang sahaja. Seterusnya, kita lihat pula pada contoh hadis majhulul ain. Haddathana Qutaibah ibn Sa'id Thana bin Luhai'ah an Hafsi bin Hashim ibn Uthbah ibn Abi Waqas an Sa'ib bin Yazid an abihi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a farafa'a yadayhi masaha wajhahu biyadayhi. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Luhai'ah menceritakan kepada kami dari Hafs bin Hashim bin Utbah bin Abu Waqas, dari Sa'id bin Yazid, dari ayahnya Yazid bin Sa'id al-Kindi, bahawa Nabi SAW apabila berdoa beliau mengangkat kedua tangannya lalu mewajahnya dengan kedua tangannya. Hadis ini majhulul ain kerana rawi yang meriwayatkan hadis dari Hafs bin Hashim bin Utbah hanyalah Abdullah bin Luhai'ah dan tak ada seorang pun yang menyebutkan jarah wa ta'dilnya. Jarah wa ta'dil ialah ilmu yang membahaskan status kredibiliti seseorang perawi.
Ataupun maksudnya kita belajar nak menilai perawi-perawi yang nak meriwayatkan hadis. Nak tahu perawi ni bagus tak bagus. Bila ada percanggahan terhadap perawi tersebut, maka ada kaedah untuk kita selesaikan percanggahan itu. Untuk kita dapat keputusan yang akhir perawi ni bagus atau tak bagus. Baik. Jadi di sini saya ada membuat sedikit ringkasan dan penjelasan majhulul ain supaya lebih mudah untuk kita fahami. Jadi saya contohkan begini. Ada rawi A meriwayatkan dari C dan ada rawi B meriwayatkan dari C. Rawi C meriwayatkan dari D. Ternyata rawi D ni tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali rawi C. Cuma rawi C seorang sahaja. Dari semua hadis yang diperiksa, bukan hanya jalan ini, dari seluruh sanad-sanad hadis yang ada di buku-buku hadis, hanya didapati satu sanad yang meriwayatkan dari D cuma C. Sehingga para ulama mengatakan hadis seperti ini hadis yang dhaif. Beza dengan C yang meriwayatkan darinya ada A dengan B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kashfullah bin Zainatul Azman. Nombor matrik di 19312448. Baiklah, saya ingin menerangkan tentang majhul al-hal. Yakni saya ingin menerangkan majhul al-hal sedikit apa yang dapat saya fahami dalam slide ini. Baiklah. Majhul al-hal ni atau nama lainnya al-mastur. Yakni al-mastur tu yang bermaksud yang tertutupi. Yang dinamakan majhul al-hal tu adalah seorang perawi yang mana ada dua orang atau lebih daripada dua yang mana yang meriwayatkan hadis darinya dan tidak ada ulama yang mengatakan bahawa ia majhul al-hal ni adalah perawi yang dapat dipercayai. Baik, riwayat orang seperti ini menurut pendapat yang paling benar adalah ditolak. Kenapa ditolak? Kerana perawinya itu adalah yang tidak dapat dipercayai. Maka di sini ditolak oleh kebanyakan ulama lah menolak hadis ini kerana hadis ini perawinya adalah tidak boleh dipercayai. Baiklah. Slide seterusnya, yakni hadis, status hadis tu. Baik, status hadis ini hadis mana? Hadis majhul al-hal ni adalah dhaif. Dhaif ni kalau menurut bahasa ialah lemah. Ya. Kecuali jika hadis tersebut diriwayatkan dengan sanad yang lain. Yang mana sanad tu sanad yang lebih baik. Nilai sanadnya. Yakni jikalah hadis majhul al-hal ni sanad dia baik, dinilai baik, maka ia boleh dinaik tarafkan ke martabat hasan li ghairi. Tu. Jadi hadis tadi ialah hadis majhul al-hal. Maka di sini riwayatnya, yakni sanadnya tu baik, elok, maka dia boleh berpindah martabat hadis tu boleh berpindah kepada martabat hasan li ghairi. Yakni martabat yang lebih baik sikitlah. Baik. Hasan li ghairi ini apa itu? Martabat hasan li ghairi yakni merupakan hadis dhaif
martabak hasan li ghairih ni merupakan hadis dhaif juga, yang mana yang memiliki beberapa jalur sanad, dan sebab kedhaifannya bukan kerana perawinya fasik atau dusta, maka martabak hasan li ghairih ni ialah bukanlah perawinya itu fasik atau dusta, malah sebaliknya. Baik. Antara penyebab kedhaifannya ialah salah satulah buruk hafalan perawi. Hafalan perawi itu buruk, atau sanadnya terputus, atau perawinya tidak dikenal. Baik. Hukumnya ialah termasuk dalam kategori yang boleh diterima, yakni makbul. Tu hukum martabak hasan li ghairih, yakni termasuk dalam kategori yang boleh diterima, yakni makbul, dan dapat dijadikan hujah. Maka di sini bolehlah kita, jika majhul al-hal tu ia berpindah kepada hadis, berpindah kepada martabak hasan li ghairih, maka bolehlah kita terima ia, dan kita boleh menjadikan ia sebagai hujah walaupun ia dhaif sekalipun. Tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhrullah bin Baharum, akan memetakan slide yang seterusnya, iaitu mubaham. Mubaham daripada definisi ialah Imam Al-Baiquni di dalam madhumahnya telah memberi definisi berkaitan hadis mubaham adalah seperti berikut. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Maksudnya hadis mubaham ialah hadis yang ada di dalamnya sanad perawi yang tidak diberi nama. Hadis mubaham adalah hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebut atau diketahui akan namanya dengan jelas, sama ada di dalam sanad atau matan. Hadis mubaham tidak mengapa jika pada bahagian perawi yang mubaham dipastikan adalah sahabat Nabi, atau dengan isyarat tanpa nama itu sudah diketahui siapa sebenarnya perawi tersebut, kerana sudah masyhur dan ia tergolong perawi yang diterima periwayatannya. Contoh, dalam suatu hadis disebut perawi Katibul Mughirah, jurutulis Al-Mughirah. Ini sudah dimaklumi bahawa jurutulis Al-Mughirah adalah Warud At-Tasaqafi dan Tasfiqah. Atau dalam satu jalur riwayat disebutkan secara mubaham namun tidak mubaham pada jalur lain. Jika tidak memenuhi ketiga-tiga kriteria tersebut sehingga tidak diketahui siapa orang yang mubaham tersebut, maka ini tergolong lemah kerana tidak diketahui siapa dan bagaimana status perawi tersebut, terpercaya atau tidak. Padahal salah satu kriteria hadis sahih adalah perawinya adil dan dhabit tasfiqah. Mubaham terbagi kepada dua, iaitu mubaham sanad dan mubaham matan. Antara contoh mubaham di dalam sanad adalah haddatsani Sufyan an rajulin. Maksudnya telah berkata kepadaku Sufyan daripada seorang lelaki. Di dalam sanad ini Sufyan telah meriwayatkan sebuah hadis daripada seorang lelaki yang tidak dikenali atau tidak disembunyikan namanya. Yang kedua adalah antara contoh mubaham dalam matan adalah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Anna imra'atan sa'alat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ghusliha min al-mahid." Maksudnya seorang wanita telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara mandinya daripada haid. Riwayat Al-Bukhari. Di dalam matan ini, Aisyah radhiyallahu anha tidak menamakan wanita yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanyakan akan cara mandi daripada hadas besar, iaitu haid. Hukum hadis mubaham. Hukum hadis mubaham pada sanad adalah dhaif jika ia tidak mempunyai jalur lain, yang mana jalur tersebut menyebut dengan jelas nama perawi yang tidak disebut atau disembunyikan itu.
Adapun mubaham pada matan, ia tidak memberi mudarat terhadap hukum hadis sama ada ia sahih atau dhaif. Contohnya, apabila seorang periwayat menyebutkan haddatsani rajulun, seorang lelaki telah menyebutkan kepadaku, atau haddatsani fulanun, si fulan telah menyebutkan kepadaku, dan yang seumpamanya, status hadis ini juga adalah dhaif, tidak diterima. Tetapi jika hadis tersebut diriwayatkan dengan sanad lain yang lebih baik nilai sanadnya, maka ia boleh dinaik taraf ke martaban hasan li ghairihi. Adapun jika seorang imam mujtahid seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i dan selain mereka menyebutkan haddatsani thiqah, seorang yang terpercaya telah menyebutkan kepadaku, maka ianya memadai diterima berkaitan perbincangan di dalam mazhab. Faedah hadis mubaham. Hadis mubaham pada sanad asalnya ia tidak diterima sehingga diketahui siapa perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Apabila perawi yang tidak dikenali atau tidak dinamakan adalah daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya diterima kerana seluruh sahabat adalah adil dan thiqah berdasarkan persaksian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kesimpulan bagi hadis dhaif. Kesimpulannya, hukum beramal dengan hadis dhaif ialah tidak boleh dijadikan hujah dan dalil dalam perkara akidah dan fiqh. Namun boleh beramal dengan hadis dhaif dalam bab fada'il al-amal dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak terlalu dhaif. Yang kedua, termasuk dalam prinsip atau dalil yang diamalkan. Yang ketiga, tidak meyakini bahawa ia pasti tabik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumber rujukan yang pertama ialah daripada internet http://myhadithislam.org.my. Sumber yang kedua ialah buku Ulum Al-Hadis karya Dr. Abdul Latif Moda dan Dr. Rosmawati Ali. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.